Saya mempersilakan Yang Berhormat Putatan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, untuk pembuka tirai, saya ingin berkongsi dengan sahabat saya daripada Ledang. Seperti Ledang, saya juga ingin mengucapkan syabas dan terima kasih atas sokongan ahli-ahli yang berhormat kerajaan dan rakyat amnya ke atas kecaman rancangan annexation plan oleh Israel ke atas jajahan Palestin atas nama keadilan, keamanan dan kemanusiaan sejagat. Syabas rakyat Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini saya tidak akan bercakap panjang lebar tentang isi dan intipati Perjanjian 63 kerana dia telah pun banyak dihujahkan pada hari ini, dia telah banyak dihujahkan pada hari kemarin, telah banyak dihujahkan pada minggu lalu, telah banyak dihujahkan pada tahun lalu, telah banyak dihujahkan pada 5-10 tahun yang lalu. Apa yang dihujahkan adalah benda yang sama, iaitu satu perjanjian yang ditandatangani pada 1963 dan dia dihujahkan di tempat yang sama, iaitu di Dewan Yang Mulia ini. Tidak ada perubahan dari segi itu. Tetapi kenapa dia terus dihujahkan? Karena belum ada penyelesaian. Saya cuma pada hari ini akan mengenengahkan pendekatan yang dibawa oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini untuk merealisasikan Perjanjian 63 sebagaimana yang dijanjikan di dalam manifesto. Baiklah. Kita bermula dengan pindaan perlembagaan Persekutuan Perkara 1/2 yang dibawa ke Dewan Yang Mulia ini pada Mac tahun 2019. Tetapi malangnya pindaan perlembagaan yang diusulkan pada waktu itu tidak berjaya kerana gagal mendapat undi 2/3 untuk meluluskan usul tersebut. Usul tersebut adalah untuk menaik sama tarafkan Sabah dan Sarawak kepada asalnya sebagaimana perjanjian yang telah ditandatangani. Sahabat-sahabat yang duduk di sebelah sini, sekarang ini duduk sebelah sana, termasuk juga sahabat-sahabat yang berhormat daripada Sarawak, tidak menyokong usul yang dibentangkan pada waktu itu kerana alasan mereka yang tersendiri. Cukup di situ. Yang kedua, yang Tuan Yang di-Pertua, saya ingin berkongsi tentang kronologi yang telah dibawa oleh Kerajaan Pakatan Harapan di dalam usaha untuk merealisasikan Perjanjian 63 ini. Saya bermula dengan semenjak Kerajaan Pakatan Harapan itu ditubuhkan, telah banyak usaha dan masa dan usaha telah ditumpukan untuk menjurus kepada perkara ini. Dia bermula pada Oktober 2018, Jawatan Kuasa Khas Kabinet telah ditubuhkan oleh Jemaah Menteri. 4 bulan selepas itu, pada Februari 2019, 6 Working Committee telah ditubuhkan. Working Committee itu termasuklah Working Committee untuk Keuangan yang diterajui oleh Kementerian Keuangan, Working Committee Ekonomi yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi, Working Committee Kerja Raya yang diterajui oleh Kementerian Kerja Raya dan juga 3 kluster yang lain. Di samping itu, 3 jawatan kuasa teknikal juga telah ditubuhkan, di mana jawatan kuasa teknikal ini ditubuhkan untuk membantu 6 kluster tersebut untuk meneliti dan memperhalusi aspek-aspek yang perlu diketengahkan. Pada Julai 2019, 7 isu telah selesai dibincang, antaranya adalah export duty, timber dan forest product, gas distribution and electricity dan sebagainya. Penghujungnya, pada Disember 2019 telah dinyatakan bahawa 17 daripada 21 perkara telah pun diketengahkan dan telah pun selesai dibincangkan. Cuma 4 sahaja yang tinggal, 4 sahaja yang tertunggak, iaitu oil royalties, oil field, Territorial Sea Act 2012 dan juga Continental Shelf. Tuan Yang di-Pertua, selepas hampir 2 tahun kerajaan pada waktu itu menumpukan perhatian, selepas hampir 2 tahun pada waktu itu, fikiran telah digembeling untuk merealisasikan benda ini. Sekarang kita tak ingin bertanya,
apa sudah jadi, dan apakah langkah seterusnya. Yang amat berhormat Pago, pada 17 Julai 2020, di dalam petikan tersebut ada menyebut, the government plans to complete the implementation review of MA 63 according to 3 phases, which firstly 1 year, 1 tahun dan ke bawah. Sekarang ini kerajaan kita sudah menjangkau hampir 2,5 tahun. Artinya kita akan menambah 1 tahun lagi ke 3,5 tahun. Itu pun kita baru sampai ke peringkat yang pertama. Tidak habis di situ, ada lagi secondly, 2 tahun dan ke bawah. Sekarang ini kita sudah 2,5 tahun, kita tambah lagi 2 tahun, berarti kita sudah di dalam penggal 4,5 tahun, di mana sudah hampir habis pun penggal kita di Dewan ini. Tidak habis di situ pula, thirdly, 3 years or more. Artinya, sekarang ini kita sudah 2,5 tahun, ditambah 3 tahun, artinya pelaksanaan gramatikal yang ada di sini, implementation review gramatikal yang ada di sini, sudah pun habis tempoh kita di sini, akan dibawa kepada penggal yang akan datang. Apa sudah jadi? Apa sudah jadi dengan analisa yang telah hampir lengkap, yang telah diusahakan semasa 2 tahun 2 bulan Kerajaan Pakatan Harapan Pemerintah. Apakah kita bercakap tentang perjanjian yang lain? Tidak, kita bercakap tentang perjanjian yang sama. Tuan yang dipertua, jikalau kerajaan dahulu ditanya oleh rakyat, bilakah kerajaan melaksanakan perjanjian Malaysia 63, sekarang kerajaan sekarang juga ditanya oleh rakyat Sabah dan Sarawak, bila perjanjian Malaysia itu akan dilaksanakan. Untuk rekod tuan yang dipertua, pada 28 Julai 2020, iaitu kemarin, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Hanifah ada menyatakan, tidak ada keperluan bagi laporan akhir Jawatankuasa Khas Kabinet untuk menyemak semula MA 63 itu didedahkan kepada umum kerana dokumen tersebut adalah bertaraf rahsia. Okay. Saya menerima kenyataan yang berhormat Timbalan Menteri, saya tidak mempertikaikan, tapi perlu saya nyatakan di sini bahawa sebelum ini di dalam segala laporan-laporan di peringkat segala laporan-laporan tentang perkembangan MA 63 disembahkan kepada Dewan, dan saya tengok tidak ada rahsia di situ. Ahli-ahli yang berhormat akan terus diberi update tentang perkembangan semasa. Untuk rekod yang kedua pula, pada 13 Mac 2020, Menteri di Jabatan Perdana Menteri ada pula mengeluarkan kenyataan, yang mana kenyataan beliau untuk menyelesaikan MA 63 dalam 6 bulan. Kenyataan ini dibuat pada 13 Mac 2020 dan menyatakan bahawa perkara 1/2 pindaan persekutuan akan diketengahkan semula dalam 6 bulan ini. Kita nampak ada sedikit percanggahan daripada kenyataan yang berhormat Pago dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Mohon agar benda ini dapat penjelasan kelak. Tuan yang terutama, seterusnya saya ingin menyahut apa yang telah dititahkan oleh Sri Paduka Bina yang di Pertuan Agong tentang keselamatan asas, yang juga menyentuh tentang pendatang asing tanpa izin ataupun kebanjiran warga asing di negara kita. Jikalau kita bercakap tentang kebanjiran warga asing, Sabah adalah johannya. Saya ingin mengutarakan tentang rancangan Kementerian Dalam Negeri dalam memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai dokumen tunggal di Sabah dalam usaha untuk mengatasi kebanjiran warga asing di Sabah. Setakat ini saya tidak ingin untuk memberi komen yang panjang tentang dokumen tunggal ini, kerana saya difahamkan dokumen tunggal yang dicadangkan ini baru di peringkat permulaan, baru di peringkat penelitian di cadangan yang awal. Tetapi walau bagaimanapun, Putatan ingin mengutarakan beberapa persoalan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dijawab nanti. Untuk rekod, Malaysia bukannya
negara yang ratify Protokol 1967 dan bukannya ratified Refugee Convention 1951. Tuan yang dipertua, dokumen tunggal yang dinyatakan sebelum ini oleh Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahawa 1MM13 akan digunakan sebagai satu dokumen penyelarasan. Ingin saya kongsikan di sini, terdapat beberapa dokumen yang ada di Sabah pada waktu ini. Yang pertama dikenali sebagai 1MM13 yang merupakan satu dokumen persekutuan yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia, dikeluarkan kepada rakyat Filipina. Dokumen yang kedua pula dipanggil Kad Burung-Burung. Kad Burung-Burung ini dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kepada siapa? Juga kepada rakyat Filipina. Yang ketiga, Kad Banci. Kad Banci ini juga dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Kepada siapa? Juga kepada rakyat Filipina. Persoalannya bagaimana pula pelaksanaan aplikasi yang dicadangkan ini kepada pendatang-pendatang asing yang begitu tinggi jumlahnya di Sabah, seperti kebanjiran warga Indonesia di Sabah, dan juga mungkin boleh dicampur warga-warga asing. Adakah aplikasi 1M13 yang dikenali sebagai dokumen tinggal ini akan digunakan untuk warga asing yang tahap kedua ini? Pohon Kementerian Dalam Negeri akan dapat memberi satu formula yang boleh diterima nanti. Karena pendatang-pendatang asing daripada Indonesia, untuk rekod kebanyakan mereka ini ada datang ke Sabah tanpa dokumen, ada yang datang ke Sabah dengan dokumen kerja tetapi overstay. Persoalan yang kedua, Datuk yang dipertua, saya ingin bertanya, sejauh manakah Kementerian Dalam Negeri telah memberi respon kepada Manila yang telah mengeluarkan kenyataan bahawa Manila bersedia untuk menerima rakyatnya yang mempunyai dokumen 1MM13 ini untuk kembali ke negara asalnya. Karena perkara ini amat penting, Tuan yang dipertua, karena seandainya Kementerian Dalam Negeri berjaya untuk menyelaraskan ke semua warga Filipina ini dalam satu dokumen yang dikenali sebagai M13 adalah amat mudah bagi negara untuk menghantar warga Filipina ini pulang, kerana Manila telah pun memberikan kata dua untuk menerima semula warga mereka yang ada di negeri Sabah. Yang ketiga, persoalan ingin saya utarakan adalah kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan juga negeri Sabah. Kerana ia melibatkan dokumen yang dikeluarkan oleh dua pihak. Satu dokumen dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Persekutuan, satu lagi dokumen yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Tanpa ada kerjasama yang erat daripada kedua-dua pihak ini, adalah sukar untuk kita memaksimalkan kejayaan untuk membenteras warga asing yang membanjiri negeri Sabah ini, yang mana jumlahnya dikatakan hingga beratus-ratus ribu orang, ada yang mengatakan 700.000 orang, ada yang mengatakan 600.000 orang. Jadi kita mintalah supaya Kementerian Dalam Negeri dan Negeri Sabah dapat menjalinkan satu hubungan yang erat, kerana erat agar perkara ini dapat diselesaikan dengan maksimalnya. Untuk rekod, pada kerajaan yang lalu, pada pemerintahan yang lalu, sebuah Suruhanjaya pernah ditubuhkan di Sabah, iaitu yang kita panggil RCI, Royal Commissioner of Inquiry. Pada waktu itu, RCI ini diketuai oleh bekas Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Steve, dan dianggotai oleh negarawan-negarawan daripada Sabah yang tahu sangat tentang apa yang berlaku di Sabah. Antaranya ialah Tan Sri Herman Luping, antaranya ialah Datuk Hewan Mustafa, bekas Setiausaha Kerajaan Negeri. Tuan yang dipertua, saya berpendapat Kementerian Dalam Negeri perlu membahagi dua segmen dan terma yang berbeza dalam usaha mengatasi kebanjiran warga asing di Sabah. Yang pertama, warga asing di Sabah yang wujud sejak 1970-an hinggalah ke hari ini, tahun 2020 ini.
yang telah berlalu dan tak pandai selesai hingga sekarang ini walaupun telah mencapai usia 40 tahun. Yang kedua, apakah perancangan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan masalah kebanjiran warga asing dan juga masalah untuk memberi dokumentasi ini tidak akan berulang lagi pada masa akan datang. Contohnya, adakah kita akan menutup pusat-pusat pelarian ataupun langkah-langkah yang lain? Tuan Yang Dipertua, izinkan saya seminit lagi. Dilema utama penduduk Sabah, Tuan Yang Dipertua, sebenarnya bukan saja kebanjiran warga asing di Sabah. Saya meletaknya sebagai satu masalah yang seimbang antara keduanya. Saya bersetuju sangat dengan Kota Raja kemarin yang mengatakan bahawa masalah pendatang tanpa izin ini adalah masalah global. Di mana-mana pun di Eropah, ramai orang-orang Islam daripada Timur Tengah yang menjadi pelarian di negara-negara Eropah seperti United Kingdom dan di Denmark. Mereka diberi perlindungan, mereka diberi tempat tinggal atas dasar perikemanusiaan. Begitu juga yang berlaku di Sabah. Tetapi apa yang kita perlu ketengahkan di sini ialah penyeliaan agar pendatang tanpa izin yang perlu kita bantu ini tidak akan mendatangkan masalah kepada penduduk setempat, tidak akan memberi masalah kepada rakyat Malaysia, dan seterusnya menjaga kedaulatan negara Malaysia yang tercinta ini. Masalah utama yang lain yang kedua ialah bagaimana pendatang asing tanpa izin di Sabah ini disindikatkan. Kerana masalah yang kita lihat, yang mana saya percaya ahli-ahli di dalam Dewan ini semuanya tahu, bagaimana warga asing di Sabah telah diberi kad pengenalan Malaysia yang di mana dipercayai didapatkan melalui cara-cara yang meragukan, dan jumlah mereka amat tinggi, Tuan Yang Dipertua, hingga ada yang mengatakan 1/3 daripada rakyat Sabah itu adalah warga asing. Jadi masalah yang kedua yang sebelah kanan saya, sebelah kiri saya adalah masa kebanjiran warga asing yang tidak dikawal selia. Sebelah kanan saya adalah masalah di mana terdapat pengeluaran dokumen-dokumen rasmi Malaysia seperti kad pengenalan yang dikeluarkan dengan cara yang meragukan, dengan jumlah yang amat tinggi yang menjejaskan kehidupan ekonomi dan sosial rakyat Sabah dan seterusnya menjejaskan kedaulatan rakyat Malaysia amnya. Saya ingin tahu langkah yang akan diambil oleh Kementerian Dalam Negeri di dalam mengatasi masalah dua cabang yang saya katakan tadi. Tuan Yang Dipertua, yang terakhir saya ingin bercakap tentang pendidikan, yaitu tentang jemputan Ketua Menteri Sabah untuk merasmi Hari Guru di Kota Kinabalu pada 9 Julai 2020 yang lalu yang dibatalkan pada saat akhir. Walaupun kita perakui bahwa bidang pendidikan, Jabatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan itu ada di bawah federalis, tetapi saya melihat dari sudut yang agak berbeza. Kerana saya berpendapat negeri Sabah, Ketua Menteri Sabah patut diberi keistimewaan di dalam soal pendidikan di Sabah. Kenapa? Kerana di dalam IGC report 1992, IGC Intergovernment Committee 1992 ada mengatakan di perkara 17 Education kurangan 4, the directors of education in Borneo State who would be officers serving in federal posts and responsible to be Federal Minister of Education through the Ministry of Education should carry out the same duties as they do at present in consultation with the state government. Seterusnya di kurungan 5, the directors of education of the Borneo State should continue to be advised by the respective board and local education committee. Seterusnya yang kedua, Kerajaan Negeri Sabah semasa membentuk kerajaan telah pun menubuhkan Kementerian Pelajaran dan Inovasi yang mana tujuan kementerian ini ditubuhkan adalah untuk menjalin kerjasama yang erat dengan Jabatan Pendidikan Sabah yang di bawah yang dipunyai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia agar martabat pendidikan di Sabah itu dapat dilonjakkan semaksimal-maksimalnya. Oleh yang demikian, saya berharap Kementerian Pendidikan dapat melihat perkara yang saya utarakan ini dan dapat mengambil tindakan supaya benda ini dapat kalau boleh tidak berlaku pada waktu akan datang
demi martabat pelajaran, karena yang rugi adalah anak-anak kami di Sabah di dalam soal pendidikan. Yang Tuan Yang Datuk, Tuan Yang Dipertua, karena masa saya sudah habis, setakat ini saja saya Putatan menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Putatan. Sekarang saya mempersilakan Yang Berhormat Keluang.